Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk pengurusan data bahagian 1. Objektif pembelajaran kita ialah di akhir pembelajaran kami dapat mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pie. Kriteria kejayaan pertama, saya boleh menyatakan langkah-langkah mentafsir data. Yang kedua, saya boleh membuat pelbagai tafsiran maklumat. Jom kita lihat langkah-langkah mentafsir data bagi piktograf. Untuk mentafsir piktograf, langkah yang pertama kita perlu tahu apakah tajuk piktograf. Tajuk di sini ialah jisim bahan kita semula. Langkah kedua, apakah jenis-jenis bahan dalam data? Bahannya ialah surat khabar, aluminium, plastik dan bahan lain. Langkah ketiga, berapakah nilai perwakilan petunjuk? Okey, satu bulatan mewakili 5 kilogram. Langkah yang keempat, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Kesimpulannya seperti berikut. Jisim paling banyak iaitu surat khabar sebanyak 25 kilogram. Jisim paling ringan iaitu plastik 2.5 kilogram. Dan jumlah semua bahan kita semula ialah 50 kilogram. Jom kita lihat langkah-langkah mentafsir data dari carta palang. Untuk carta palang, langkah pertama, apakah tajuk carta palang? Jualan karipak makjah. Langkah kedua, kita perlu tahu jenis-jenis bahan, iaitu bilangan karipak dan juga hari. Langkah ketiga, berapakah nilai paksi X dan paksi Y? Paksi X, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Manakala paksi Y, setiap segatan mewakili nilainya 10. Langkah yang keempat, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Kesimpulan yang dapat dibuat adalah seperti berikut. Hari yang paling banyak jualan ialah hari Isnin, iaitu sebanyak 120 biji. Hari paling sedikit, hari Selasa, 90 biji. Dan jumlah jualan karipak makjah ialah 420 biji. Jom kita lihat langkah-langkah mentafsir data bagi carta pie pula. Langkah mentafsir data bagi carta pie pula ialah langkah pertama, kita mesti mengetahui tajuk carta pie, iaitu pengelasan kad gambar haiwan vertebrata. Langkah kedua, apakah jenis-jenis bahan dalam data? Bahan-bahannya ialah ikan, reptilia, amfibia, mamalia dan burung. Langkah ketiga, berapakah nilai peratus yang diberi? Peratus yang diberi ialah 15%, 20%, 25% dan 35%. Dan langkah yang keempat, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Kesimpulannya adalah seperti berikut. Jumlah peratus yang diberi ialah 95%. Kad haiwan yang paling banyak iaitu kad burung 35%. Dan kad amfibia sama dengan 5%, di mana jumlah keseluruhan 100% ditolak dengan 95%. Kriteria kedua, membuat tafsiran maklumat. Berdasarkan piktograf, dapat diperhatikan jisim surat khabar iaitu 25 kilogram. Satu bulatan mewakili 5 kilogram. Jadi, 5 bulatan didarabkan dengan 5 kilogram sama dengan 25 kilogram. Tin aluminium pula ada 1, 2, 3, separuh, 3 setengah, 3.5, darab 5 kilogram sama dengan 17.5 kilogram.
Plastik pula sama dengan 2.5 kilogram, iaitu separuh. Separuh 0.5 darab dengan 5 kilogram sama dengan 2.5 kilogram. Dan bahan lain pula sama dengan 5 kilogram. Okey, data ini juga boleh dipersembahkan dalam bentuk carta palang seperti ini. Surat khabar sama dengan 25 kilogram. Tin aluminium 17.5 di sini di antara 16 dan 17 kilogram. Manakala plastik pula di antara 2 dan 3 iaitu 2.5 kilogram. Dan bahan lain sama dengan 5 kilogram. Dan data ini juga boleh dipersembahkan atau diwakilkan dengan carta pi. Surat khabar iaitu 50% sama dengan 50/100 darab jumlah bahan kita semula iaitu 50 kilogram sama dengan 25 kilogram. Tin aluminium pula 35%, 35/100 darab dengan 50 kg sama dengan 35 bahagi 2 iaitu 17.5 kilogram. Plastik pula 5%, 5/100 darab 50 sama dengan 5 bahagi 2, 2.5 kilogram. Dan yang terakhir, bahan lain 10%, 10/100 darab 50 kilogram sama dengan 5 kg. Jadi dapat disimpulkan di sini, data boleh dipersembahkan dalam bentuk piktograf, carta palang dan juga carta pi. Jom lihat contoh yang pertama. Piktograf menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh sebuah kedai basikal pada tahun 2004 dan 2005. Satu simbol mewakili 40 buah basikal. Cari jumlah basikal yang dijual pada tahun 2004 dan 2005. 2004 sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 darab 40 sama dengan 160 basikal. Manakala tahun 2005 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 40 sama dengan 200 basikal. Jadi jumlahnya sama dengan 160 tambah 200. Itu 360 buah basikal. Contoh kedua iaitu carta palang. Carta palang ini menunjukkan bilangan pekerja di pejabat P, Q, R, S dan T. 2/5 daripada jumlah pekerja adalah pekerja lelaki. Hitung jumlah kesemua bilangan pekerja perempuan. Okey, langkah pertama, kita perlu mengenal pasti bilangan jumlah pekerja. P sama dengan 250 orang. Q sama dengan 400. R sama dengan 450 orang. S sama dengan 350 dan T sama dengan 150. Jadi jumlah pekerja sama dengan 1000
600 orang. Okey, 2/5 adalah pekerja lelaki. Ingat, kalau dalam pecahan ada 5 bahagian, 2/5 adalah lelaki. Jadi bakinya ialah 3/5. 3/5 adalah bilangan pekerja perempuan. Jadi 3/5 didarabkan dengan jumlah semua pekerja iaitu 1,600 sama dengan 15 bagi 1, 2, sifar. 320 darab 3, sifar 6, 9. Iaitu 960 orang. Contoh ketiga menunjukkan carta pai. Carta pai menunjukkan peratusan agihan pendapatan Prakash dalam tempoh sebulan. Peratusan sewa rumah tidak dinyatakan. Berapakah peratusan daripada pendapatannya digunakan untuk membayar sewa rumah setiap bulan? Okey, langkah yang pertama, kita perlu ketahui bahawa dalam carta pai mestilah jumlahnya ialah 100%. Jadi, kita perlu mengira berapa jumlah peratusan yang diberi. Iaitu 15 tambah 8 tambah 12 tambah 45 sama dengan 80%. Jadi, peratusan untuk sewa rumah sama dengan jumlah keseluruhan iaitu 100% tolak 80% sama dengan 20%. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.